Rentasan berita edisi 986, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Kesemua wang ini datangnya dari langit. Kemana perginya 150,000 laptop? Persoalan yang belum terungkai. Jangan sesekali menjadikan universiti sebagai pentas lelucon politik. Penyatuan ummah atau penyatuan ghanimah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelmarin Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan kerajaan harus mengambil serius pendedahan Pandora Papers. Namun seperti sudah dijangka, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun menolak permohonan Ketua Pembangkang itu. Keadaan ini menimbulkan ketegangan setelah Anwar mempersoalkan mengapakah aliran keluar wang ratusan bilion ringgit tidak dianggap penting untuk dibahaskan. Pada 7 Oktober, Yang di-Pertua menerima usul saya mengikut peraturan mesyuarat 90/2 dan 1 untuk mencadangkan supaya Yang di-Pertua mengambil perhatian soal usul saya yang ditolak itu dan dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan parlimen dan belum dimuktamadkan. Oleh demikian, saya menggesa Yang di-Pertua beri peluang supaya Pandora Papers ini tetap dibincangkan dan dibahaskan di Dewan Rakyat. Demikian Anwar berhujah kerana beliau memiliki beberapa maklumat terbaru yang ternyata lebih meruncing daripada yang beliau sebutkan minggu lalu. Ini melibatkan tokoh politik dan peniaga. Kerajaan digesa membuat penyiasatan lebih terbuka pintanya. Anwar turut melahirkan kehairanannya kenapa isu pengaliran wang keluar yang besar ini tidak disiarkan di media perdana, malah mahu disenyapkan di parlimen. Saya muskil soal yang sebegini besar, rumit diputuskan, tidak disiarkan besar-besaran di media, tidak dibahaskan oleh tokoh politik terutama dalam kerajaan. Padahal jumlah ratusan bilion ternyata disorok di tax haven, ujarnya. Menurut Anwar, kalau pihak yang melakukannya kata tidak salah, seperti yang dibuat oleh ahli parlimen Selayang, William Leong atau Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz itu tidak menutup keperluan mengadakan penyiasatan yang lebih menyeluruh. Aneh sekali mengapa tidak ada kekuatan politik untuk memastikan perkara ini disiasat dan wang yang haram yang dipunggah dari negara kita dipulangkan balik untuk rakyat. Soal Anwar, beliau merayu agar Azhar tidak bersekongkol untuk menutup kes tersebut. Bagaimanapun, Azhar bertegas bahawa beliau memang telah menolak usul rayuan berkenaan dengan alasan teknikal. Malah katanya Pandora Papers bukan mengenai pengeluaran wang keluar pesisir tetapi mengenai pegangan saham syarikat luar pesisir yang ada cuma 5 pound dan satu lagi 2.5 juta dolar Amerika sahaja. Anwar membidas alasan Azhar tersebut kerana usul beliau bukan tertumpu kepada pengaliran wang keluar tetapi bagaimana sejumlah besar wang boleh dipegang oleh menteri dan ahli parlimen yang tidak selari dengan pendapatan mereka. Tetapi yang di-Pertua nak jadi peguam bagi pihak perasuah-perasuah ni sebab apa? Saya bukan. Now look. Saya ada seluruh dokumen yang ada ni, ya. Dan dia bagaimana seorang menteri umpamanya boleh simpan pemain saham di sana, ya. Kemudian ini bukan pengaliran keluar. Dia dari mana? Daripada langit. Maknanya daripada sini. Bidas Anwar dan juga membangkitkan laporan terdahulu dalam Global Financial Index dan Panama Papers sebelum Pandora Papers pada tahun 2021. Wang ini bawa keluar. Jumlahnya itu ratusan bilion. Saya tak faham mengapa speaker memilih untuk menjadi peguam bela bagi orang-orang ini. Sindirnya, beliau bertegas supaya usulnya dibentang dan dibahas. Ini kerana beliau memiliki maklumat lebih daripada apa yang diketahui oleh Azhar. Jangan tanya sumber saya. Sumber saya bukan sekadar yang sudah yang di-Pertua baca daripada media walaupun itu terbatas. Sumber saya alhamdulillah lebih daripada itu. Sebab itu saya nak bawa ini
supaya Parlimen membahaskan. Saya mahu hal ini dibentang, dibahas dan seperti mana saya sebut minggu lalu, kita tidak menghukum. Ada orang buka akaun tidak semestinya ada orang melakukan rompakan atau rasuah. Tetapi kebanyakan kes ini melibatkan pembesar, menteri dan pemimpin yang tidak ada sebab mengapa boleh mengumpul wang begitu banyak di luar negara, tegasnya. Secara sinis, beliau menegur kepada ahli parlimen yang membisu walaupun mengaku memperjuangkan Melayu dan Islam. Ini yang saya minta, yang Betul ambil berat betul, dan saya harap ahli parlimen belah sini dan belah sana, sama ada parti Melayu, parti kebangsaan nak berjuang Melayu dan berjuang Islam, pasal apa diam bila rakyat tahu hilang duit begitu banyak. Malangnya usaha Anwar itu terhalang. Tidak ada seorang pun daripada kalangan parti yang bersongkok mahupun yang berserban yang berani bersuara menyokong Anwar. Justru dalam kesempatan ini, Jom Channel ingin mengembalikan amaran Allah dalam Al-Quran yang sering diucapkan oleh pemimpin PAS, iaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58. Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Ayat ini ditujukan kepada pemerintah supaya menunaikan amanah terhadap rakyat di bawah kuasanya. Tidakkah kalian rasa berdosa kerana tidak berlaku adil, sedangkan kalian tahu lawan adil adalah kezaliman, dan siapa yang melakukan kezaliman dia berdosa kepada Allah. Sesiapa yang berdosa dia jauh dari takwa. Bertaubatlah. Sudah lama rakyat menanti misteri berhubung 150,000 laptop yang akan diberi kepada 500 buah sekolah rintis bagi memudahkan proses pembelajaran dalam talian. Kononnya syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC akan menyumbang 150 juta ringgit yang akan disalurkan ke tabung cerdik. Janji itu disebut oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada Belanjawan 2021 yang dibentangkan 6 November 2020. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Rakyat mendengar renovasi Seri Perdana yang tidak diduduki oleh Perdana Menteri Tebuk Atap ketika itu, Tan Sri Mahyadi Mat Yassin, memakan belanja sebanyak 38.5 juta ringgit. Namun laptop yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Kini kita sudah masuk ke Belanjawan 2022. Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, jawapan Kementerian Pendidikan kepadanya menunjukkan hanya 2 sekolah di Parlimen Pulai yang diberikan bantuan. Melihat kepada tangkap layar di Facebook Timbalan Presiden Amanah itu, 2 sekolah tersebut masing-masing mendapat 283 dan 241 buah peranti. Agihan tidak sampai 10%. Kita sudah mahu masuk ke Belanjawan 2022. Tetapi peruntukan Belanjawan 2021 berkaitan perkara ini masih tidak selesai, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasir bertanya-tanya ke mana 150,000 laptop pergi. Ini janji yang dibentangkan dalam Belanjawan sejak tahun lalu lagi. Hari ini barulah saya dapat maklum balas daripada Menteri Pendidikan. Rupanya hanya sebuah sekolah dalam Parlimen Johor Bahru yang menerima pemberian laptop itu. Itu pun masih belum dapat. Akmal menyertakan lampiran yang menunjukkan sekolah tersebut diagihkan sebanyak 71 peranti dengan status akan agih. Kenyataan media ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng pada 10 Oktober lalu lebih terperinci. Sejumlah 551 buah laptop percuma telah diberikan oleh kerajaan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan di sekolah-sekolah di Kepung, dan pemberian ini adalah untuk 3 sekolah sahaja. Pelajar-pelajar yang memerlukan di sekolah-sekolah lain di Kepung bagaimana pula? Untuk pengetahuan semua, terdapat sejumlah 13 sekolah di dalam kawasan Parlimen Kepung, dan daripada 13 buah sekolah tersebut, hanya 3 sahaja sekolah yang mendapat pemberian laptop ini, katanya. Beliau mempersoalkan bagaimana pihak kerajaan menguruskan pemberian laptop ini kepada pelajar-pelajar yang memerlukan sehinggakan ada banyak sekolah yang tercicir. Beliau mendakwa pemberian laptop tidak teratur kerana terdapat beberapa kawasan Parlimen yang mendapat jumlah pemberian yang sangat kecil. Misalnya
Misalnya di Kuala Lumpur, Parlimen segambut menerima pemberian sebanyak 60 buah laptop untuk 2 buah sekolah. Parlimen Ceras pula menerima pemberian sebanyak 45 untuk sebuah sekolah. Manakala Parlimen Bukit Bintang dengan hanya 12 buah laptop untuk satu sekolah. Apakah nasib pelajar-pelajar memerlukan di sekolah lain? Sudahlah pemberian ini begitu lambat prosesnya, bidasnya. Lip Eng juga mengecam sikap pihak tertentu yang dilihat tidak komited terhadap masa depan anak-anak. Sudah terang lagi bersuluh bahawa projek-projek seperti ini dirangka oleh individu-individu yang tidak menyentuh tanah dan digubal dari kamar-kamar berdingin hawa. Di kala pandemik yang melarat dan telah menjejaskan pembelajaran anak-anak, mereka hanya melakukan kerja sekadar memenuhi kuota dan nombor sahaja, tegasnya. Beliau juga mengingatkan bahawa laptop percuma tersebut bukanlah dibeli dengan wang kerajaan, malahan adalah projek sumbangan daripada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan untuk memenuhi tanggungjawab sosial korporat mereka. Tuntutan yang jelas buat masa ini adalah apakah nasib untuk sekolah-sekolah lain di Kepong yang belum menerima sumbangan laptop tersebut. Apakah mereka layak untuk menerima dan sekiranya layak, bagaimanakah proses untuk mereka menerima pemberian tersebut? Soalnya, inilah janji capati gerombolan yang cuba menjustifikasi kudeta mereka. Menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020, kononnya selama 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negara, rakyat amat menderita. Sekurang-kurangnya, Kerajaan Pakatan Harapan berjaya menurunkan kadar cabutan khas nombor ekor dari 22 kali kepada 8 kali setahun selain menyelamatkan tabung haji. Malangnya cabutan tersebut pun Kerajaan Tebuk Atap gagal meneruskannya dan kembali kepada 22 kali, kononnya untuk menambah pendapatan negara. Renovasi seri perdana pula puluhan juta boleh dengan pantas tukar perabot pejabat menteri, ratusan ribu boleh dengan laju. Lantik pelbagai jawatan penasihat, ada yang bertaraf menteri pun boleh. Tetapi bagi laptop kepada kanak-kanak untuk belajar, merangkak-rangkak. Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia atau GERAK mengecam budaya pelantikan politik untuk menduduki kerusi lembaga pengarah universiti di negara ini. Pada 7 Oktober lalu, GERAK mengeluarkan satu kenyataan berhubung pelantikan politik terkini kepada lembaga pengarah Universiti Malaya. Dalam hubungan ini, GERAK merujuk kembali kepada kenyataan awalnya pada 25 Julai lalu yang menyatakan kekecewaan dan mengecam campur tangan politik luaran di Universiti Awam dan penolakan garis panduan sedia ada. Terutamanya, kami merujuk kepada amalan yang meluas di bawah rejim Perikatan Nasional atau Barisan Nasional ini sejak setahun lalu untuk melantik sebilangan besar ahli politik daripada kelompok mereka yang tidak tahu mengenai pendidikan tinggi kejawatan di Lembaga Pengarah Universiti LPU pelbagai universiti awam, kata jawatan kuasa GERAK dalam satu kenyataan. Menurut GERAK, terdapat pihak lain yang turut memberikan komen kritikal mengenai perkara tersebut, tetapi mungkin tidak ada apa-apa yang dilakukan untuk mengatasinya kerana menteri berkenaan tidak diberi tempoh waktu 100 hari untuk menunjukkan prestasi selain mempromosikan video dan pertandingan TikTok. Namun sekarang Perdana Menteri baharu telah mengeluarkan tempoh waktu yang secara kebetulan semakin hampir, tegas GERAK. Menurut GERAK, menteri berkenaan clueless untuk menangani banyak cabaran segera yang dihadapi oleh pendidikan tinggi walaupun banyak yang telah diketengahkan oleh GERAK sebelum ini. Jauh dari prestasi untuk universiti awam dan rakyat, dia nampaknya menunjukkan kemampuannya untuk menyenangkan tuan dan kelompok politiknya, dakwa GERAK. Sebagai bukti, GERAK merujuk kepada 2 kes pelantikan ahli lembaga pengarah bagi Universiti Malaya dari kalangan ahli politik yang tiada apa-apa sumbangan kepada dunia pendidikan tinggi. Ini cukup jelas dengan pelantikan bekas pegawai politik yang berusia 26 tahun oleh seorang ahli politik kanan UMNO ke LPU, Universiti Awam Utama Malaysia, iaitu Universiti Malaya. Sudah tentu usia tidak boleh menjadi kriteria, tetapi pengetahuan, pengalaman dan kemampuan untuk menyumbang kepada universiti harus menjadi kriteria penting. Melihat kepada profil dan CV-nya yang tersedia untuk umum, kami tidak menjumpai apa-apa selain dia sebagai pemimpin muda dalam MIC dengan halaman Facebook dan akaun Instagram, kata kenyataan itu. GERAK juga mengecam pelantikan ahli politik UMNO, Datuk Rosnah Haji Abdul Rashid Shirlin sebagai ahli lembaga pengarah Universiti Malaya pada Mei 2020. Penghinaan terhadap peranan LPU mesti dihentikan. LPU dan anggotanya berada di barisan hadapan untuk membantu pihak berkuasa universiti berkembang, meningkatkan reputasi, menjalin hubungan dengan masyarakat yang lebih luas, bukan hubungan dengan parti politik, ujar GERAK.
Justru kumpulan akademik tersebut mengulangi pendirian mereka yang telah diutarakan sebelum ini. Kami berpendapat pada Julai lalu bahawa pelantikan politik secara terang-terangan seperti ini telah menjadi tradisi tragis di banyak universiti awam kita yang telah menyumbang kepada penurunan pendidikan tinggi, dan omong kosong ini mesti dihentikan. Kami mengulangi pendirian kami terhadap manuver politik terbaharu berkenaan dan pelantikan lelucon ini tegas gerak. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Norani Ahmad mempertahankan pelantikan Danish Raj Nagarajan, seorang lulusan seni persembahan itu, walaupun menerima banyak kecaman termasuk Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya KMUM. Kata Noraini, beliau mahu seorang muda. Namun apa yang kita diberitahu ialah orang muda ini merupakan pegawai media sosial yang mengendalikan urusan berkaitan akaun rasmi media sosial ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said. Bagaimanapun, pejabat ahli Parlimen Pengerang menafikan terbabit dalam pelantikan itu. KMUM tidak menolak pemimpin yang muda, tetapi kata Kesatuan Mahasiswa itu, perbincangan dan diskusi berkait politik boleh dilakukan bahkan diraikan atas nama kebebasan akademik untuk membudayakan pemikiran matang di kalangan mahasiswa. Tetapi pelantikan politik bagi posisi penting yang mampu mempengaruhi operasi harian institusi pengajian tinggi seharusnya disangkal. Baiklah, jom channel bersangka baik bahawa Azalina tidak mengetahui mengenai pelantikan tersebut. Namun, kenyataan pejabat beliau tidak memberi nilai tambah kepada pelantikan seorang yang dianggap satu penghinaan kepada sebuah institusi pengajian tinggi yang berstatus universiti penyelidikan itu. Jom channel mengalu-alukan pengisian oleh anak muda di kerusi-kerusi ahli lembaga pengarah institusi pengajian tinggi dalam negara ini. Bagaimanapun ia harus diberikan berdasarkan merit dan bukan politik. Malang sungguh bagi dunia akademik apabila lelucon sebegini berlaku dan berterusan. Seolah-olah dunia akademik sudah menjadi dunia TikTok. Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin dilaporkan berkata PAS kekal dengan prinsip mempertahankan penyatuan ummah dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 termasuk pilihan raya negeri Melaka. Menurut laporan Harakah Delhi yang bertarikh 11 Oktober, Hashim berkata Islam menuntut umatnya supaya bersatu termasuk mempertahankan muafakat nasional. Muafakat nasional boleh dipertahankan sekiranya UMNO mempunyai semangat untuk memperkasakan perpaduan selain perlu mengambil sikap bertolak ansur demi penyatuan Melayu Islam di negara ini. Bagaimanapun, PAS menegaskan tidak akan meninggalkan Perikatan Nasional yang dibentuk bersama Bersatu dan parti-parti lain selain kekal dengan prinsip mempertahankan penyatuan ummah. Saya selalu mengingatkan pertembungan tiga penjuru hanya akan menguntungkan pihak lawan yang sememangnya mahu kita berpecah. Jika Perikatan Nasional dan UMNO ditakdirkan kalah disebabkan pertembungan tiga penjuru yang rugi kehidupan umat Islam dan Melayu, katanya, seperti dipetik akhbar lidah rasmi PAS itu. Menurut laporan Hashim menegaskan PAS tidak akan membuat sebarang pilihan untuk memilih antara muafakat nasional atau Perikatan Nasional. Andai kata kita pilih muafakat nasional dan tolak Perikatan Nasional, PAS sendiri akan menjadi punca perpecahan penyatuan ummah. Begitu juga sebaliknya jika PAS memilih Perikatan Nasional dan menolak muafakat nasional. Namun jika ditakdirkan, jika berlaku pertembungan, PAS mempunyai pertimbangan sendiri, ujarnya menurut Harakah Delhi. Kenyataan Mursyidul Ampas itu muncul selepas tular satu audio mirip suara-suara pemimpin kanan PAS yang didakwa mempertikaikan kepimpinan presidennya Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Pemilik akaun Facebook yang menggunakan nama Ahmad Rizki Khairuddin yang menular audio tersebut berkata beliau akan terus mendedahkan audio pemimpin PAS itu. Rakaman audio itu antara lain mendedahkan pemimpin PAS yang dinamakan Dr. T itu mendakwa Abdul Hadi percaya kepada Perikatan Nasional lebih berpengaruh berbanding Barisan Nasional. ASP pergi masuk ASP, dengar taklimat ASP, panggil kami bentang, buat strategi nak dapat kerajaan macam mana sampai hari terakhir tu kita di Janda Baru tu kan, nak tunggu kerajaan tu. Habis mesyuarat tu kita pergi berkampung 2 minggu duduk di hotel tamu tu lah, nak bincang penubuhan kerajaan ni. Masa tu dah mula sikit perempuan lah. Maklumat tak apa pada kita. Maklumat kerajaan jatuh nak tunggu kerajaan baru ni tak apa pada kita, maklumat tu detail tak ada. Jadi akhirnya pelantikan Menteri Jalan dalam keadaan kita tadi info yang lengkap, cuma beri nama gitu je lah. Tak dibincang dalam mesyuarat pusat pun. Cadangan seorang menteri tu anak rezeki dapat jadi menteri tu je lah.
Jadi kat situ, start dari situ dah mula Taki dengan Sam yang mula menguasai maklumat. Tak pada kita. Sebab Sam ni jumpa hari-hari. Boleh kata setiap minggu tu wajib jumpa dengan PM. Di rumah PM. Dia mari secara peribadi ke jumpa. Lalu Taki pula rapat dengan Hamzah. Hamzah nak apa? Musibah Taki. Dia guna Taki. Taki dengan Teguh. Dia Teguh dengar taklimat Taki, okey, setuju Teguh. Bukan buat musyak dulu. Macam mana pandangannya gini-gini, dah. Itu yang jadi isu sebenarnya. Walaupun pimpinan PAS menafikan mengenai kesahihan audio tersebut, ia tetap memberi gambaran bahawa satu retak sedang tercipta dalam pucuk pimpinan PAS. Pada tahun 2019, PAS bersama UMNO membentuk satu kerjasama yang dikenali sebagai Muafakat Nasional dalam satu upacara yang gilang gemilang di Ibu Pejabat UMNO di Putra World Trade Center, PWTC. Ketika langkah Sheraton pada hujung Februari 2020, PAS turut bersekongkol dengan Bersatu dan UMNO selain gabungan Parti Sarawak GPS dan beberapa parti lain yang membentuk Perikatan Nasional. UMNO mendakwa parti itu tidak menyertai Perikatan Nasional, hanya ahlinya sahaja yang bebas untuk menyertainya setelah diberi jawatan menteri dan timbalan menteri. Namun pada 10 Oktober lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam satu hantaran di Facebook berkata, Barisan Nasional masih ramuan terbaik untuk negara. Barisan Nasional adalah sebuah kemufakatan yang membentuk kesatuan masyarakat Malaysia sejak sekian lama. Buktinya adalah kebersamaan rakyat berbilang bangsa serta agama seperti yang kita saksikan di sekeliling kita hari ini. Kerana itu, Barisan Nasional perlu kembali diberi mandat kukuh pada pilihan raya umum ke-15 demi memastikan keharmonian itu dapat diperkasa, tegasnya. Sedikit pun beliau tidak merujuk kepada PAS sebagai rakan kongsi mahupun Muafakat Nasional. Malah ayat Zahid itu jelas mendambakan penguasaan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 nanti dan membentuk kerajaan menerusi jenamanya yang tersendiri. Jauh sekali UMNO hendak menghargai Bersatu atau mengiktiraf tentang kewujudan Perikatan Nasional. Pendeknya, UMNO hanya menggunakan PAS dan Bersatu sebenarnya untuk mengambil alih pemerintahan negara. Itu sahaja. Justru di mana apa yang disebut sebagai penyatuan ummah itu. Pimpinan PAS membisu 1000 bahasa tentang segala kebejatan pembesar UMNO termasuk isu One Malaysia Development Berhad 1MDB dan kini Pandora Papers yang menggegarkan satu dunia setelah mereka mendapat ghanimah. Inilah natijahnya. Apabila penyatuan ummah dilabel dengan parti politik yang bercirikan asabiah dan memikirkan parti berbilang kaum yang di dalamnya ada umat Islam seperti Amanah, Keadilan dan DAP, maka putuslah segala kasih sayang sesama Islam semata-mata didorong kebencian yang melampau kepada DAP yang dikatakan parti komunis, Keadilan dilabel parti liberal dan Amanah pula difitnah sebagai parti Mu'tazilah. Semoga pada pilihan raya ke-15 nanti, mata dan hati rakyat akan terbuka untuk memilih berdasarkan kebenaran. Teruskan lawan kemungkaran. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.